Ini soalan bagus ni, soalan ini. Soalan yang perlu sama-sama kita muhasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, apakah hukum orang yang mengadu domba para ulama dan para ustaz melalui media alternatif seperti YouTube, SMS, Facebook, saya tambah lagi lah, website, blog, soal abang dengan mengutarakan soalan-soalan provokasi. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila berlaku fitnah, bila berlaku perselisihan pendapat dan pandangan, sewajarnya apa yang perlu kita lakukan adalah mengembalikan perselisihan tersebut kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Benda ni jelas, sangat-sangat jelas. Kita ni ahli sunnah, kita mengaji sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kamu berselisih dalam sesuatu perkara, hendaklah kamu berusaha mengembalikan ianya kepada Allah dan Rasul. Balik kat situ dulu. Lebih utama, lebih penting untuk kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Dalam proses pengembalian kepada Allah dan Rasul ni, kita perlu merujuk kepada metodologi para sahabat ridwanullahi alaihim. Sebab mereka lebih tahu apa yang Allah dan Rasul maksudkan. Mereka hidup dalam suasana wahyu. Mereka dididik dengan suasana wahyu. Berbeza dengan kita. Kita ni siapa didik kita? Siapa didik kita, tuan-tuan dan puan sekalian? Kita buat salah, siapa tegur kita? Orang tegur, kita kata hak kebebasan asasi. Hak asasi manusia. Orang tegur sikit, buat laporan pergi suruh hakam. Orang tegur sikit, pergi suruh haram. Orang tegur sikit, masuk surat abang tu. Orang tegur sikit, masuk surat abang ni, masuk YouTube dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita merasakan apa yang kita buat itu adalah yang lebih betul, terbaik dan sebagainya. Berbeza dengan para sahabat. Para sahabat, tuan-tuan dan puan sekalian, apa jua permasalahan, termasuk permasalahan kepincangan yang berlaku di zaman mereka pun, mereka kembalikan kepada apa? Allah dan Rasul. Kalau tengok contoh Bilal ibn Rabah, tuan-tuan, ketika mana dia berselisih pandangan dengan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika mana Umar, dia tak mau membahagikan harta rampasan perang. Dia nak bagikan harta rampasan perang itu, dia tak mau bahagikan, dia bagikan kepada Baitul Mal, supaya suatu hari nanti umat Islam boleh mengambil jizyah daripada orang-orang yang menggunakan tanah tersebut, dapat manfaat untuk semua orang. Kalau bagi habis, saya ekonomi dia, umat Islam tak dapat apa. Apa hujah Bilal yang dia tak setuju dengan pandangan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, dia hujah dengan apa? Perbuatan Nabi. Dia bukan ikut dia. Dia bukan nak ni dengan Umar ikut dia, tak ada. Dia ni dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Khaybar. Dia berhujah dengan peristiwa Khaybar. Nabi membahagikan tanah rampasan perang tu, Nabi SAW bahagikan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim yang terlibat dalam peperangan. Maka hal-hal seperti ini kita kena teliti metodologi sahabat dalam berusaha mengembalikan permasalahan itu kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Itu adalah asas. Jadi bila berlaku perselisihan pada hari ini, kita dalam keadaan jauh daripada wahyu, jauh daripada sunnah Nabi SAW, kefahaman para sahabat, kita kena berusaha untuk mengembalikan perselisihan ini kepada wahyu. Apa wahyu kata dulu? Tak dapat tidak kena buat penjelasan. Mana boleh duduk diam? Dia tak boleh duduk diam. Melainkan jenis fitnah, pergaduhan ataupun minta maaf, bukan pergaduhan, perselisihan yang berlaku ni, dia ni bodoh, mangkuk hayun, bengong, apa ni keluar kenyataan macam ni, bodoh. Yang macam tu memang kita duduk diam dia, jangan cakap. Kalau kita pergi balik, itu dia kata aku tengok. YouTube minggu lepas hang kata aku, kata aku balik kat hang minggu ni. Hang bodoh. Lagu tu ya, kita kena pesan tarik telinga dua ustaz lagu tu. Tapi kalau jawapan ilmiah kita kena bagi. Sebab apa? Sebab satu pendapat dia bimbang, orang lain terpengaruh dengan pendapat sana. Sebab ini membabitkan, mungkin bagi pandangan dia membabitkan manhaj, metodologi, prinsip. Hak yang sana pula dia bimbang juga, orang sini terpengaruh dengan pandangan ustaz ni pula. Sebab bagi dia ini pandangan prinsip, ini keadilan sejagat semua. Jadi dia bimbang hak tu pula. Jadi pakat-pakat lawan bimbang. Takkan nak biar seorang bercakap hak ni kita kena diam, tak boleh cakap. Tuan-tuan, ini syubhat. Kita kena ingat dakwah ahli sunnati wal jamaah, dakwah salaf
terdiri daripada dua tonggak utama, pentasfiyahan dan pentarbiyahan. Tasfiyah tu apa dia? Penyucian. Kita kena cuci. Tuan-tuan, kita bukan takat kita vacuum saja, kita kena cuci dengan klorok lagi, supaya keluar segala bentuk kekotoran. Kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari dalam penulisan beliau At-Tasfiyah wa Tarbiyah, dia menjelaskan bahawasanya betapa pentingnya kita kena cucikan sejarah, fakta-fakta sejarah yang karut-marut, penuh dengan pendustaan, nilai balik riwayat sejarah, nilai balik penggunaan bahasa Arab yang tidak ada asas penggunaannya dalam bahasa Arab, kerana ia membabitkan dengan isu-isu pentakwilan. Itu takwil, membabitkan isu-isu yang berkaitan dengan penafian dan sebagainya. Bahasa Arab mau kena cuci ya. Fiqh, kena cucikan fiqh daripada keta'assuban fanatik pada pendapat-pendapat tertentu, pandangan-pandangan tertentu, sehingga menyebabkan orang itu meninggalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kena cuci juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis ni. Pasal apa? Tersebarnya banyak hadis-hadis palsu. Bukan saja hadis-hadis palsu, cara memahami hadis pun tak kena. Jadi ada orang pandai, dia kata orang lain tak faham hadis, cara faham tak kena. Tuan-tuan dan puan sekalian, benda ni proses pentaswihan. Tak dapat tidak kena cakap. Tapi dalam cakap-cakap ni, janganlah kita orang kata apa, ceng kuat sangat. Ceng tu maksud dia selain daripada jawapan ilmiah. Tapi kadang-kadang tu lah, dia gerang-gerang sangat, dia terkeluar sikit. Tu minta maaf lah kalau terkeluar sikit-sikit tu. Macam tu juga sebelah sana pun, siapa-siapa pun, bila dia nak menjawab sesuatu, dia janganlah terlebih-lebih. Janganlah terlebih jack tu. Bukan sampai terbalik kereta tu, dia kata ni jack sampai terapik tangan. Tak boleh terapik tangan tu sakit, kereta terbalik tak apa, tangan tu bagi penting sakit. Jadi terapik tangan orang sakit lah. Terapik jatuh hati orang lain. Jadi itu pun tak boleh jugalah. Jadi masing-masing sebenarnya kena menjaga adab-adab dalam berhujah. Sebab tu ulama-ulama dulu, kalau mereka berdebat pun, ni Al-Imam Abdul Aziz Al-Kinani, dia berdebat dengan Bishr Al-Mirrisi, dia tak pergi keluarkan perkataan-perkataan hang bodoh, hang bengong depan raja, tak ada. Perkataan-perkataan yang dikeluarkan adalah perkataan-perkataan yang ilmiah. Tengok ulama-ulama salaf dalam berdebat, tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau berdebat ni, cakap depan, berdebat, sebut perkataan ilmiah. Cuma ada dalam hal-hal keadaan tertentu, ketika mana kita menggambarkan kritikan dalam ilmu al-jarh wa ta'dil. Tajrih, ilmu jarh wa ta'dil ni ilmu untuk kita mengkritik dan juga untuk kita mengangkat kedudukan seseorang, mengkritik dan memuji. Bila kritik, automatik riwayat dia tu tertolak. Bila puji, automatik riwayat dia tu boleh diterima. Ada ilmu-ilmu macam ni yang disebut kadzab, dia ni pembohong besar, dia ni ilaihi muntahal kadhib. Waktu di antara yang teruk tu, padanya penghabis, penghujung segala bentuk pendustaan. Dahsyat gila. Dajjal, dia ni dajjal. Dajjal ni kira orang teruk sangat ada dajjal. Dahsyat. Dan banyak lagi perkataan-perkataan yang teruk-teruk yang dikeluarkan, yang menggambarkan hang jangan pakai. Pasal apa? Pasal ulama nak gambarkan pentingnya sat lagi hang nak ambil agama daripada orang macam ni. Jangan ambil dia agama daripada orang macam ni. Sebab teruk sangat. Yang tu kalau dalam bab macam tu, ialah itu al-jarh wa ta'dil. Adapun kita yang menghadapi persisian seperti ini, kita jangan halang daripada sebarang penjelasan. Penjelasan perlu dilakukan. Dan persoalan mungkin beza dia. Penjelasan antara ilmuwan atau ustaz kita biarkan. Tapi penutup kita itu patut jangan tambah lagi. Maksud abang tadi ni, penjelasan tu perlu. Semua orang perlu tahu. Tapi penuntut ilmu ni, dia jangan terlibat dalam usaha untuk mengapi-ngapikan. Dalam erti kata lain, dia cucuk ustaz ni, cucuk ni bagi supaya mereka ini terus bergaduh sesama sendiri. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan sekalian, itu kalau berlaku di kalangan ilmuwan-ilmuwan salafi yang mana mereka ini seaqidah, mereka ini semanhaj, yang lagu tu tuan-tuan dan puan sekalian, kalau berlaku persisian, kena ada usaha-usaha untuk menyetupadukan.
Tapi kalau berlaku di kalangan ilmuwan-ilmuwan yang walaupun akidah sama tak ada masalah, tapi kecenderungan dari sudut metodologinya berbeza. Beberapa prinsip-prinsip dalam pecahan-pecahan akidah itu berbeza. Prinsip bukan benda main-main. Tentang kenegaraan, tentang pemerintahan. Prinsip. Tak ada satu ulama akidah dulu. Daripada ulama akidah dulu. Tak ada cakap lah ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita cakap ulama akidah dulu. Daripada zaman Nabi, daripada zaman sahabat Nabi, tabi'in, selepas daripada mereka, semuanya telah bersepakat bahawasanya isu yang berkaitan dengan pemerintahan ini termasuk dalam isu dasar akidah. Kalau lain kecenderungan tuan-tuan dan puan sekalian, nak buat macam mana? Kita nak pergi kangap. Yang ni nak pergi ustaz. Dia mesti keluar simpang sampai lepas daripada tol gurun tu, dekat gurun dia kena keluar, bagian keluar lah ustaz. Saya kena pergi kangap. Saya kena pergi kangap lain. Kalau dia nak keluar kat tol Juru, Penang, dia keluar kat Penang. Tol Bukit Mentajam. Tapi saya nak kena keluar dekat tol Changlun, kangap. Saya tak boleh pergi dari jalan lain. Walaupun kita boleh share jalan daripada KL ke Penang, boleh share jalan, no problem. Tapi sampai di Penang, nak turun Bukit Mentajam, saya nak turun tu, depan. Boleh. Kita memiliki jalan yang berbeza. Jadi, teruslah kalian dengan jalan kalian, kita terus dengan jalan kita. Sebab benda ni dia bukan boleh share. Manhaj salafi, tuan-tuan dan puan sekalian, dia tak ada istilah share. Dia tak ada istilah kata tak apa, kita boleh compromise. Sebab tu ulama-ulama salah di Timur Tengah tegas dengan ikhwan muslimin dah duduk sekali, tak duduk sekali. Tak duduk sekali. Sebab tu, pemikiran-pemikiran ideologi Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali contohnya. Yang orang kata al-Madkhali. Dia bertembung dengan pandangan-pandangan Said Qutubi. Bertembung, tak boleh duduk sekali. Tak boleh duduk sekali dalam erti kata isu-isu yang seperti saya sebutkan tadi, isu-isu dasar. Adapun umum tentang al-birr wa taqwa, wa ta'awunu al-birr wa taqwa. Boleh bantu-membantu dalam hal-hal kebajikan yang tak membabitkan beberapa perkara. Satu, mempromosikan golongan yang berbeza manhaj ini, menyebabkan mereka masyhur. Kita tak masyhur, tak boleh satu. Kedua, yang mana menyebabkan mereka meletakkan syarat-syarat tertentu sehingga menggadaikan prinsip kita. Tak boleh. Contoh dalam ada satu program yang dibuat beberapa lama dulu, iaitu program tentang teroris. Panggil ustaz-ustaz salafi ini bercakap pasal hukum jihad, hukum teroris apa semua. Cantik, clear. Okey. Malam ada seorang ni hamba Allah ni duduk atas tu, terus teroris sebenar adalah apa dia dah? Kerajaan lah. Kerajaan ini teroris sebenar. Habis program itu. Jadi benda-benda seperti ini tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena berhati-hati. Sebab tu nampak memang salafi, ulama-ulama salafi mereka tegas. Sangat tegas dalam memilih teman, sangat tegas dalam memilih kawan. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Kawan seseorang lelaki itu, dia beragama sesuai dengan temannya. Kalau temannya agama bagus. Kalau temannya teruk. Jadi ini perselisihan membabitkan prinsip. Perselisihan yang berapa sana? Kami kena ke sini. Walau bagaimanapun, ia tak membuatkan kita maki hamun antara satu dengan yang lain. You nak terusi dakwah, you dakwah cara you. Kami nak terusi dakwah cara kami. Jangan kacau kami. You boleh kata kat Tok Guru kami. Tok Guru kami ada pemikiran khawarij, bahkan mengkafirkan manusia. Puak-puak sini pula, sebahagian macam contoh Syekh Rabi', ada pandangan dekat Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Masing-masing ada pandangan masing-masing. Dr. Yusuf Al-Qaradawi Malaysia cakap di mana dekat dengan, seingat saya dekat dengan ada dewan di KLIA ke mana ke saya tak ingat, tertutup bersama dengan orang besar dalam kerajaan. Dia bercakap, dia kata aku ni salafi yang pertengahan, salafi yang kerah tu, geng-geng Madkhali tu, mengkafirkan aku dan sebagainya. Sedangkan Syekh Rabi' bebas, suci daripada mengkafirkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia hanya sebut ideologi yang dibawa oleh Qaradawi itu ideologi yang khabith, ideologi teori-teori dan neo khawarij. Itu dia kata. Itu pandangan Syekh Rabi'. Jadi benda ni berlaku di Timur Tengah, dan anak-anak murid daripada pelbagai aliran balik. Anak murid Dr. Yusuf Al-Qaradawi balik. Anak murid yang belajar dengan Syekh Rabi' balik Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, macam kita di sini, anak murid ustaz ni. Anak murid ustaz ni. Jadi dia akan jadi satu pertembungan.
Wala bagaimanapun, tuan-tuan dan sekalian, dalam keadaan tempoh masa kita membina ilmu, dalam tempoh masa kita menuntut ilmu, apa yang perlu kita lakukan adalah melakukan analisa, satu. Kedua, melakukan pemilihan guru. Kita kena ingat, ikutan kita Quran Sunnah. Tak kira kepribadian, minta maaf, tak kira orang tu ada pangkat apa ke, orang tu ada status apa ke, dan sebagainya, orang tu elok ke, pandai bercakap ke, comel loteng ke, dan lagu mana. Itu bukan nilaian dan timbangan orang-orang yang berilmu. Nilaian dan timbangan orang penuntut-penuntut ilmu ni sepatutnya memilih sesiapa yang bercakap atas dasar Al-Quran dan Sunnah, dan ia konsisten atas jalan tersebut, tidak berubah dan tidak berganjal walaupun apa yang berlaku. Sekiranya berubah dia, maka dia kita tinggalkan. Ini adalah prinsip. Kita bukan saat nak pergi duk kerah, ta'asub, sehingga tak mau menerima sebarang pendapat dan pandangan, tak mau dengar ada hujah orang lain. Jadi ini masalah dan problem besar yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Allah. Saya ada di pendapat dia berkaitan ini lah. Ini benda ni pada saya cuma satu benda yang agak serius. Sebab dia, kita yang belajar sunnah ni, kerana YouTube ni dengan ni media-media semua boleh bagi satu pihak lagi Tepuk tangan. ya, sibuk. Jadi kerana ni pun ada yang positif, ada yang negatif. Tapi kalau kita balik, kita tengok kadang-kadang soalan yang ditujukan pada ustaz, orang yang penanya tu dia tahu jawapan macam mana. Jawapan ni yang kadang-kadang ustaz tak ada pilihan, terpaksa kena menjawab. Jawapan ini kan akan menjadikan apa? Masalah lagi satu pihak. Jadi media-media ni pun kena Hati-hati, kena tapih. Kena tapih. Dia macam ni, Pakcik. Tapi kalau itu niat balik, niat dia ni untuk nak menyebarkan atau nak bagi orang sisi faham. Kalau benda tu boleh berkata, dia patut messenger. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, niat baik, okey, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, ikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tetap kena bagi penjelasan. Penjelasan tak boleh disembunyikan. Sebab apa? Sebab bila kita melihat bahawasanya benda ni satu benda yang serius, benda ni bukan pasal rakaat tarawih. Benda ni bukan pasal bismillah rakaat bismillah pelan. Benda ni bukan pasal isu nak letak tangan kat mana, letak atas perut ke, letak atas ni ke. Ini satu benda yang membabitkan dasar ahli sunnah wal jamaah. Isu yang berkaitan dengan pemerintahan. Bahkan isu yang berkaitan dengan tumahan-tumahan ke atas sebahagian daripada ilmuwan-ilmuwan sunnah kita. Yang mana kita janganlah siapa-siapa pun ilmuwan-ilmuwan sunnah kita, tuan-tuan dan puan sekalian, sedangkan mereka telah bersama-sama dalam ketika mana di awal penyertaan ustaz-ustaz ni dalam UMNO dan sebagainya. Duduk sekali, semua ada malam tu, malam Jumaat tu. Daripada yang bos sekali sampai yang nangoi-nangoi ni sekali, semua duk ada. Cuma yang bos-bos ni, dia pun tak main ke depan. Lepas selesai tu, dia pun main ke atas. Jadi kita janganlah bercakap seolah-olah kita ni terlalu jauh sampai kita menamakan Al-Masyaikh Al-Amnawiyun. Masyaikh UMNO. Nama tu. Amboi, Masyaikh UMNO. Jadi ini perkataan-perkataan seperti ini, kadang-kala kita tak nafikan. Ada ustaz-ustaz kita yang ketika mana menjawab, saya ke contohnya, bila dengar ataupun bila kita tengok sendiri, amboi yang cakap, kemah yang cakap. Kadang-kadang kita pun jadi terlepas cakap. Jadi kita kena cool kat keadaan agar jawapan tetap bagi jawapan, tetapi biarlah jawapan tersebut bersifat ilmiah dan tidak menikam kredibiliti orang tertentu dan tidak mengubah persepsi orang-orang masyarakat tentang syakhsiah kepribadian ustaz-ustaz. Lah ni cara jawapan-jawapan yang diberikan, kenyataan-kenyataan yang diberikan dilihat bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat, pengikut-pengikut dia ataupun pengikut-pengikut kelompok ini kepada ustaz-ustaz ni. Apa tujuan apabila disebut pandangan seperti ini diterlis, dan kalau di barat kelompok ini dikenali sebagai Wahabi, mereka ni adalah kelompok Madkhali? Apa sebab? Apa sebab tujuan seperti ini? Masyaikh Amnawiyin dan ustaz-ustaz seperti ini, mereka sahabat ni tulis
Dalam Sinar Harian tulis disebut bahawasanya saya pasti, kalau mereka, saya percaya, dia tak kata pasti, saya percaya mereka ini jika ditanya apa? Apa menegur pemerintah dalam isu konsert atau bukan konsert, kelab malam yang nak dibuka sampai pukul 3 pagi. Nescaya saya percaya mereka ini akan berkata, kita tak mau bercakap tentang benda ni di khalayak ramai. Tuan-tuan, hang mangkuk kah? Ni terkeluar, minta maaf, saya tarik balik. Tak, maksud saya macam ni. Tuan-tuan, benda tu kelab malam tu haram. Takkanlah kami nak sembunyikan. Takkanlah kita nak tutup, tak mau nak dua habaq orang. Takkanlah kita nak kata sampai tahap macam tu. Benda ni mampu membuatkan masyarakat, bahkan orang yang tak mengenali kita, meletakkan satu persepsi yang tak elok pada kita. Kita tak bercakap ke? Cuma masalahnya tak masuklah bicara ayat topik ni. Cuba try masuk. Tak masuklah TV topik ni. Tak masuklah surat bab topik ni, contohnya. Tapi kita menulis apa tidak? Tapi kita bercakap apa tidak? Tapi kita mengajak apa tidak? Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkataan-perkataan seperti ini. Seolah-olah menjadikan ustaz-ustaz kita ni, Ustaz Fadlan ke, saya ke, dan beberapa orang sahabat-sahabat yang lain lagi, seolah kami tak ada benda lain nak bercakap. Seolah-olah kami nak baca benda ni saja. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita nak ceritalah hadis-hadis berkaitan dengan pemerintahan ni banyak. Hadis tentang tanggungjawab pemerintah, hadis tentang tanggungjawab rakyat. Yang mana semuanya ada. Awak, kami tak baca ke hadis Nabi SAW, saya duk ajak lama ada hadis tu. Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun 'ala ra'iyatihi. Berkata Nabi SAW, lam yarih raihatal jannah. Tidak ada seorang hamba pun yang Allah Subhanahu wa taala bertanggungjawabkan ke atas dia urusan-urusan manusia. Di hari kematian dia dalam keadaan dia menipu rakyat dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada dia bau daripada syurga sikit pun. Kita baca hadis ni semua, kita baca, kita ajak. Tapi cara tulisan itu menyebabkan masyarakat berubah persepsi. Di mana tanggungjawab kita yang nak support? Di mana tanggungjawab kita yang kita nak saling bantu-membantu? Takkan kita nak buat provokasi kot, nak menunjukkan bahawa tak apa, aku biar pro sebelah sini, hampa biar pro sebelah sini. Masyarakat diperbodohkan. Yang menjadi mangsa adalah masyarakat, yang keliru adalah masyarakat, yang syubhatnya adalah masyarakat. Kita tak boleh berkeadaan seperti ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi sebab tu saya kata, lah ni cerita dia mudah. Ini bab prinsip. Saya melihat benda ni bab prinsip. Bahkan ulama-ulama di Timur Tengah melihat bab benda prinsip. Kami merujuk pada ulama. Kami tanya siapa? Kalau setakat hampa nak kumpul beberapa orang ilmuwan muda kami ni, asatidah muda nak kumpul, ada tu kelompok lagi. Kumpul lah seorang ustaz cinta, ustaz beberapa orang ustaz ni, dan beberapa orang. Yalah, ada seorang ustaz ni hafizahullah. Saya tulisan-tulisan dia subhanallah bagus, kita tengok dari sudut nak menyentuh jiwa-jiwa remaja ni. Tapi bila dia buat satu artikel dia berkaitan dengan demonstrasi apa? Cara kerajaan nak menghentikan demonstrasi bersih ni. Bersih 3, cara kerajaan nak menghentikan. Antara dia senaraikan ndaklah 1 2 3, saya ingat nombor 4 ke nombor 5 atau? Nombor 5. Saya tak ingat. 4 ataupun 5 lah, lebih kurang lah. Tak ingat. Dia tulis apa? Dia tulis banyak akan menghantar Saudi oriented. Lepas tu tuduh mereka ni Wahabi. Lepas tuduh mereka ni Wahabi, mereka akan masuk UMNO. Lepas mereka masuk UMNO, mereka akan bawa ayat Quran dan hadis Nabi SAW untuk mempertahankan UMNO. Ini cara yang terbaik untuk hentikan bersih. Adakah hang macam ni? Okey. Saya nak bagi cerita dah ni lah kita. Saya nak cerita lah prinsip-prinsip, beberapa prinsip ni penting. Lepas tu jadi macam mana? Saya bukan tahu Ustaz. Benda ni macam ni Ustaz. Saya bagi contoh, tanya satu soalan. Ustaz ni cakap macam ni. Dia nak tahu Ustaz yang cakap tadi. Betul? Benda ni. Itu bukan cara yang kita beri gaduhkan orang. Kita orang awam yang dengar ni. Macam hari ini kalau naik YouTube, benda ni yang terjadi berlaku. Kita tak boleh benda ni berlaku. Kita tak boleh bagi orang gaduh. Ada balik pada point Ustaz, di mana masyarakat yang terjejas, yang tak faham, confused. Betul. Jadi soalan macam ataupun perbincangan ni patut diadakan dalam keadaan yang tertutup. Kita faham. Kalau naik ni, orang yang tak faham, tak ikut kuliah ni, nampak dengar ustaz ni, oh saya tarik balik. Dia pun dengar saya tarik balik. Tapi tu ustaz dah lepas cakap, benda ni di YouTube.
Belakang besok jawab lagi. Tak habis cerita ni. Kalau benda ni tak naik YouTube, Okey. benda ni Ada tak soal banyak. pernah ingat masyarakat banyak yang bertanya haji ke apa. Kenapa Ustaz ni kata ni? Kenapa dia orang dah confuse Ustaz? Bagi dia orang semua sama. Confuse sebab itu ia perlu kepada penjelasan. Bagi saya penjelasan tetap kena bagi. Cuma penjelasan dalam keadaan yang baik. Kalau tidak kita nak sampaikan maklumat kepada orang macam mana? Dalam keadaan orang duk bercakap. Kita nak sampaikan melalui saluran yang macam mana dan bagaimana? Mana? Kami tak buat demonstrasi. Jadi juga Ustaz pun cakap dulu, Ha. kalau benda ni dia jawab ni untuk menjadikan lebih besar masalah dia baik Ustaz cakap dengan Quran. Menjadi besar masalah sekiranya perselisihan tersebut adalah perselisihan yang mu'tabarah, diiktibar, yang boleh mengambil pengajaran yang sepatutnya kita semua berlapang dada. Perselisihan macam ni mana boleh? Dan orang-orang yang dengar macam Ha. orang-orang ni awam macam saya ni dua-dua yang cakap ni semua sekolah. Betul. Dia pun ada ni, yang mana kita nak pegang. Ini semua. Quran sunnah, salah. Dua-dua pakai Quran dan sunnah. Petunjuk salaf. Kita tak tahu kalau kita Sebab tu kena terang. dan Takkan kita nak biar masyarakat kita dalam keadaan yang tidak tahu tanpa diadakan di sana sebarang penjelasan. soalan dia bukan Ha. ni. Ha. Kita kalau dengar dua-dua ni, kita lagi fokus, kita nak belajar. Ya. Dia macam ni, Haji. Contoh dia jadi. Ha. Kita tak faham apa ni al-wala' wal bara'. Ha. Tak tahu belajar begitu. Dia macam ni. Macam ni kata. Sekarang ni kita di sana ada prinsip yang disebut sebagai al-wala' wal bara'. Prinsip al-wala' wal bara' inilah yang perlu diterangkan, diberikan penjelasan yang membabitkan isu-isu dasar. Sebab orang yang membawa perselisihan-perselisihan yang macam ni, dia melihat perselisihan-perselisihan seperti ini merupakan isu khilafiyah. Bila isu khilafiyah yang bersifat furu', cabang. Jadi tak apa tak ambil bab. Saya secara peribadinya berbeza pendapat dengan beberapa orang ustaz yang lain. Banyak isu berbeza. Tapi tak seperti isu ni. Ini bukan isu main-main. Ini isu yang membabitkan salah satu dasar dan prinsip ahli sunnati wal jamaah. Sebab itu saya terus-menerus menjelaskan, memberi penjelasan. Dan sebab itu terus-menerus juga mereka di sebelah sana pun terus-menerus memberikan penjelasan. Seminggu awak keluar satu dalil. Seminggu awak keluar satu dalil. Minggu depan awak keluar dalil lain pula. Wallahu a'lam apa dia. Jadi itharul fitan macam ni, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau sekiranya sesiapa pun di sebelah sana, di sebelah sini dan sebagainya tak larat nak tanggung contohnya, adakah kami ustaz-ustaz ni mampu duduk dalam keadaan orang duk cakap sedap je, orang dah panggil ustaz sampul, makan duit UMNO bagi duit banyak, pasal tu hangpa cakap duit, nak suruh diam lah tu, tak bagi penjelasan. Penjelasan tetap kena bagi, cuma hendaklah dihiasi dengan adab-adab yang mulia, yang tu saja. Tak boleh, penjelasan kena bagi. Tuan-tuan dan puan sekalian, apabila metodologi ia berbeza, bila metodologi berbeza, ia memberi kesan kepada hukum yang bakal dikeluarkan. Kecenderungan berbeza. Dia ada hak untuk nak cenderung kepada pandangan sesiapa, seperti mana kami juga ada hak. Jadi bila kami ada hak, jangan sama sekali cuba menghina dan menyindir dengan perkataan-perkataan yang kurang sedap untuk didengari. Beza ia adalah merupakan satu perbezaan. Jadi bagi pendapat saya, wallahu alam, penjelasan tetap perlu diberikan, cuma ia hendaklah diberikan dalam bentuk dan keadaan yang baik. Sebab tu kita melihat kekuatan dakwah salafiyah di Indonesia jelas. Kekuatan mereka sangat jelas. Dan mereka telah meletakkan perbezaan antara mereka dan Muhammadiyah contohnya. Beza. Antara mereka dengan Persis, beza. Mereka memiliki kelompok yang kuat. Di Yogyakarta, di Bogor, mereka semua meletakkan batu perbezaan. Baca tulisan-tulisan mereka. Dan mereka duk tanya kita, sampai bila lagi hampa di sini nak duduk dalam keadaan macam ni? Kita kata, tengok sampai bila. Sampai bila berlaku isu-isu yang membabitkan prinsip seperti ini, saya melihat bahawasanya perlu di sana wujud ketegasan. Itu saja. Orang-orang yang bukan sunnah, Ya. ustaz yang bukan sunnah, dia tak payah buat kerja, dia kata tengok ni dua-dua sunnah, bukan. Sebab kita bukan
Dia panggil bukan bergaduh. Dia ini orang awam. Nanti macam kita bincang lepas ni, nanti kita isu Ramadan tu selesai dan yang lain-lain soalan-soalan. Kesimpulan saya nak bagi. Kesimpulan. Kena bagi kesimpulan. Dia macam ni. Dia tanggungjawab melakukan pentasfihan ini adalah tanggungjawab yang bukan ringan. Tanggungjawab untuk melakukan penyucian, pembelaan ke atas Al-Quran, As-Sunnah sesuai dengan petunjuk salaf bukan satu tanggungjawab yang ringan. Jadi ia berbalik kepada usaha dan kemampuan sesiapa. Siapa yang mampu buat, siapa yang berusaha untuk lakukan, maka dia kena buat. Takat mana boleh. Dan kami merasakan kami perlu memikulkan tanggungjawab tersebut untuk memberikan penjelasan. Takat mana hak boleh bagi, kita bagi. Orang boleh terima, terima. Orang tak boleh terima, kita nak buat macam mana dah? Tak boleh, tak payah. Takat tu saja usaha kita boleh pergi. Tapi mesti kena buat. Kalau tidak, kita membiarkan fitnah berterusan di atas muka bumi. Wallahu a'lam. Kita dah dengar semua kan. Apa dia hukum dia? Kalau macam YouTube ni naik, lagi masalah ni jadi lagi besar, lagi dia. Apa hukum? Jawapannya adalah soalan. Apakah hukumnya kita terus membiarkan manusia dalam syubhat? Itu adalah jawapannya. Sebab macam taksir saling ingat mempringati bantah-bantah zaman dulu ada, tapi dulu dalam bentuk kitab, Penulisan. zaman sekarang video. Okey. Dia satu lagi, tahzir mentahzir satu. Satu lagi tentang penyebutan dan penyandaran nama. Itu benda yang penting. Penyebutan dan penyandaran nama si fulan dan si fulana dan sebagainya ni. Sebenarnya kita perlu tahu dalam hal-hal tertentu nama tak perlu disebut. Dalam hal-hal tertentu nama dan kelompok mesti disebut sebagai satu penjelasan. Contoh bila ulama-ulama ahli sunnah nak membezakan antara akidah ahli sunnah dengan akidah Mu'tazilah. Kena sebut Mu'tazilah, kena cerita siapa dia Wasil bin Atha, kena cerita siapa dia Amr ibn Ubaid, kena cerita secara mendetail, mendasar. Baru boleh tahu semua benda ni. Begitu juga ahli sunnati wal jamaah bila nak membezakan antara prinsip ahli sunnah dengan prinsip ahli bid'ah, dia kena bertegas dan kena berpegang teguh dengan prinsip ni. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini adalah isu yang bukan isu yang ringan. Ini adalah isu yang membabitkan prinsip, isu tomahan-tomahan ke atas dakwah as-salafiyah yang perlu dipandang serius oleh para duat dan juga para penuntut ilmu yang mencintai agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.